Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya kenalkan diri saya. Saya Nur Azlinda binti Ishak. Okay, nombor metrik saya 266166. Okay, tujuan saya mengadakan interview bersama doktor ni adalah untuk melengkapkan saya punya kerja khusus lah bagi subjek SCCA 2043 Komunikasi Antarabudaya. Okey doktor, terlebih dahulu saya nak minta doktor kenalkan diri. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Abdul Wafar Sami. Saya berasal dari Thailand. Petani lah. Okey. Doktor dah berapa lama hijrah lah, maksudnya daripada Thailand ke Malaysia? Ke Malaysia. Ya. Saya mula masuk Malaysia kalau saya ingat lah, tahun 1998. 1998. Dah lama ya? Dah lama masa tu lah saya first time lah. First time datang sini. Jadi ziarah itu saja lah. Cuma hijrah betul-betul tu daripada 2001-2002. Okey, so saya difahamkan oleh ustazah kata doktor Ustazah Masita kan? Okey, difaham oleh Ustazah Masita. Walaupun doktor berasal daripada Thailand, tapi doktor lebih kepada negara Arab. Jadi so hari ni sesi interview ni adalah berkisahkan negara di Arab lah maksudnya. Boleh macam tu? Boleh. Okey ya. So saya rasa better Arab lah. Okey ya, walaupun sebab doktor lebih cenderung ke negara tersebut. Okey, macam ni. Sepanjang doktor datang ke Malaysia ni dah daripada tahun yang dinyatakan tadi tu. Okey, doktor lihatlah perbezaan budaya antara negara Arab dan negara Malaysia. Macam mana? Komen doktor lah maksud saya. Dari segi okey, kita ambil dari segi kita ambil dari aspek-aspek, boleh? Aspek-aspek tertentu. Okey, kalau dari segi makanan, macam mana pendapat doktor? Sebab kalau di Malaysia sendiri, kita ada macam-macam makanan lah. Sebab kita terdiri daripada berbagai bangsa, Cina, India, Melayu. So variety makanan pun macam-macam kan. So kalau di negara Arab sendiri, macam mana? Kalau negara Arab Saudi especially, makanan Arab ni makanan berat sikit lah. Nasi Arab tu memanglah yang main food lah di sana. Maksudnya main food tu memang kalau pagi pun breakfast, breakfast memang tu breakfast nasi kita Arab. negara Arab tu roti lah. Biasanya roti. Jadi roti pagi, ringan je lah. Arab pada tengah hari tu nasi, dan malam tu punah lah nasi pun boleh, roti pun boleh juga. Cuma saya nak tambah lagi, kalau di Arab Saudi, especially di Mekah sekali, di Mekah situ, dia banyak culture juga di situ sebab Mekah tu pusat negara Islam. Jadi semua negara-negara lain pun datang di situ, jadi tak pelik lah kalau ada makanan Malaysia pun ada di sana. Makanan India pun, Pakistan pun ada, semua ada. Okey, selalunya kalau makanan doktor cakap tadi makanan Malaysia, kalau makanan Malaysia yang disaji, yang biasa disajikan di Arab tu macam mana? Makanan yang macam mana? Kalau dah sate tu ada lah. Sate ada? Sate tu ada. Sate tu adakah rasa dia sama seperti Itu Malaysia? Lain-lain lah. Maksudnya sate cara Indonesia pun ada. Sate cara petani pun ada. Dia berbagai ya? Berbagai juga. Tengoklah restoran apa. Kalau kita masuk restoran Malaysia, sate rasanya. Sate lah. Okey, dari segi itu dari segi makanan. Dari segi pertuturan, maksud saya komunikasi antara bangsa lah. Maksud saya macam dari Arab, Malaysia. Okey, first time doktor masuk lah ke Malaysia ni, bahasa pengantar yang doktor gunakan bahasa apa? Ya. Saya masuk Malaysia ni untuk belajar kan. Jadi memanglah mula-mula tu saya start dengan English dulu. Cuma background saya pun ada juga bahasa Melayu. Saya boleh komunikasi juga dengan bahasa Melayu. Saya guna bahasa Melayu independen lah, tempat-tempat juga. Melayu
itu kerana ayah rumah di sana ni, di Arab Saudi tu kita masih cakap dalam bahasa Melayu di dalam rumah, tapi kat luar tu bahasa Arab lah. Jadi masa di Malaysia ni mula-mula sekat tu kita belajar kita ada software mengajar bahasa. Ada tiga bahasa tu boleh guna juga sebab international UAE tu dia ada orang Arab juga ada. Media saya Arab juga, jadi saya dengan bersyarah ni bahasa Arab, saya cakap Arab. Kalau pergi belajar SIM, saya cakap bahasa Inggeris. Inggeris pun bukan Inggeris bahasa. Itu kalau keluar sikit cakap Sebenarnya maksudnya bahasa sekarang itulah ni sikit lah, selain itulah sikit. kefasihan tu lebih kepada Arab lah, sebab doktor lebih banyak di sana kan. Okey. So dekat situ doktor ada lihat tak kejutan maksud saya dari segi penggunaan bahasa lah bila datang ke Malaysia ni kan. Sebabnya even kalau orang Melayu sendiri pun kalau di Malaysia kadang-kadang ada yang berbahasa Inggeris. So pendapat doktor tu macam mana yang aspek kat situ lah? Kejutan tu maksudnya macam pelik sikit ke kan orang Melayu macam sebab dekat Malaysia ni pun kalau doktor tengok ada juga yang Melayu boleh cakap Arab. Ada. Betul kan? Walaupun bilangan yang kecil. So macam mana pendapat doktor? Kalau kejutan ni rasanya tak ada rasa pelik sangat sebab saya dah pernah datang 1998 tu. Kalau kecaan tahun tu boleh ada sikit-sikit kan. Jadi di Malaysia ni memang ada background pun dengan pengajian tu di sini ada bahasa Inggeris juga, fokus pada bahasa Inggeris. Jadi saya lepas tu saya buat sejarah tu saya dah baca Malaysia ni dulu tu buah jajah apa Inggeris kan. Jadi tak pelik sangat. Okey. Maksudnya sekarang pun sebab saya tengok pun doktor pun dah boleh kira walaupun tak berapa fasih tapi sekurang-kurangnya dah 80% dah mahir bahasa Melayu, betul? InsyaAllah. Kan? Okey. Itu dari segi itulah. Untuk aspek yang seterusnya, kalau macam di Arab ada tak tarian-tarian khas lah macam budaya yang membezakan budaya kan? Kalau macam di Malaysia ni macam-macam. Kalau di Perak sendiri kita ada tarian selendang Perak. Kalau di Sabah Sarawak pun doktor pun maklumkan ada tarian-tarian diorang lah. So kalau di Arab sendiri macam mana? Maksud saya tarian, dan di tarian tu biasanya dia diaplikasikan dalam bentuk majlis yang macam mana? Tarian ni saya confirm lagi tarian ni maksudnya apa ni? Okey, macam ni saya bagi contoh. Kalau di Malaysia, okey macam ni. Kalau di Malaysia contoh kalau kita ada keramaian ataupun ada majlis rasmi, contoh majlis rasmi, okey kita ada kadang-kadang tu kita akan menyajikan tarian macam selendang Perak contoh untuk pembukaan majlis. Silat macam tu. So kalau di Arab sendiri macam mana untuk melayan tetamu? Ada juga. Ada ya. Kita panggil sana mizmar. Tapi walidnya lelaki sajalah. Mizmar tu tarian tu ditarikan oleh lelaki. Okey. Lepas tu depa guna kayu atau panggil apa kayu apa kosop tu panggil apa kayu apa kita sikit lah untuk nak ada si joget lah. Okey, selalunya tarian tu dilakukan lah, ditarikan dalam majlis yang macam mana? Contohnya majlis kahwin, majlis jumpa siapa-siapa, istiqbal siapa-siapa tapi walaupun majlis kahwin lah. Majlis kahwin lah. Okey, tu kita dah jadi tradisi lah di sana. Kalau tadi saya cakap tradisi di Arab Saudi, di Mekah, di Mekah dan Madinah, Jeddah tu paling timur barat kan, barat Saudi lah. Tempat lain tu ada masing-masing lah. Ada masing-masing. Tapi di tempat doktor mizmar tu lah. Okey, so sekarang dari aspek perkahwinan pula saya nak tanya, kalau macam di Malaysia seperti yang doktor maklum lah, kalau pernah menghadiri yang sahabat-sahabat kita punya majlis, macam biasalah di sini akad nikah dan buat
resepsi, panggil tetamu untuk buat makan apa semua. So kalau dari segi pakaian pun doktor boleh tengok. Kalau pakaian di sini kita mengenakan songket untuk pengantin. So kalau di Arab macam mana? Di Arab pun dia ada sebenarnya Mihadi kata ada 2 majlis lah. Macam sini juga kan 2 majlis. Sama ke? Maksud saya kalau macam kita nak kahwin kena merisik, bertunang. Maksudnya di Mekah pun macam tu lah? Betul, macam tu juga. Betul tu juga. Cuma ni banyak ke ghalib kan keluarga lah yang pilih. Oh, maksudnya family arrangement lah. Okey. Jadi itulah yang adakah di sana dijadikan adat? Maksud saya tak ada remaja yang yalah masa di Malaysia kita bercinta kan, berkawan kan, berkawan dan ada jodoh kita kahwin. So maksudnya kalau di Arab family arrangement lah. Parents yang itu pun masa saya ada di sana sana. Sekarang ni Saudi dah dah berubah lah. Oh, maksudnya dari ikut semasa peredaran zaman jugalah. Okey. Panggil majlis pertama ni panggil syabkah contoh. Syabkah dia. Majlis kahwin betul-betul majlis walimah tu yang kedua lah. Tapi tak buat kat rumah macam sewa. Mula-mula tu masa saya ada sana buat kat rumah. Semua ahli kampung tu atau ahli Kariang dalam kampung tu lah. Okey, dijemput. Bakar tolong-tolong pagi dia pagi. Maksudnya gotong royong macam tu ke? Macam tu juga. Okey. Jadi ada lah kita sama lah. Kiranya budaya di sana dengan Malaysia ni sama lah. Maksudnya budaya gotong royong tu masih diamalkan di sana ya dalam majlis perkahwinan. Maksudnya masa saya ada sana. Tapi sekarang pun dah beralih juga. Tukar lah. Berubah dah. Sekarang dah dibuat hotel dah. Oh ya? Dibuat di sewa. Macam homestay. Jadi kurang lah sikit. Kurang lah sikit di situ. Sampai mula-mula tu kita ambil pagi sampai malam tu duduk tempat tu juga. Biasanya kalau macam majlis perkahwinan lah dekat sana kan, makan masa berapa hari? Maksud saya kalau macam di Malaysia, kalau untuk makluman doktor lah, ada yang kaum-kaum contoh India kan. India biasanya dia mengadakan majlis kahwin selama 3 hari. 2 atau 3 hari. So kalau di Arab sendiri macam mana? Arab sendiri tak sampai 3 hari. Ya. Satu malam lah. Satu malam lah. Maksudnya pagi kenduri. Start di malam. Oh, dari malam. Sampai akad kedua pun ada juga. Oh ya. Akad nikah tu boleh jadi asal. Waktu salat asar, asar tu kadang-kadang buat di Masjid Haram pun ada. Maksudnya menikah di masjid lah, tak semestinya di rumah. Seperti di Malaysia lah, amalan di Malaysia pun begitu kan. Okey, so itu bab perkahwinan. Okey, bab pakaian. Kalau pakaian lah, kalau seperti yang doktor lihat di sini, kalau di Malaysia ni kita pelbagai, macam orang Melayu sendiri pun tak semesti berbaju kurung. Kan ada yang kita pun dah moden seperti yang doktor boleh tengok lah kan, yang sekarang. So kalau di Arab pemakaian untuk lelaki dan wanitanya macam mana? Itu pun saya boleh bagi 2 masa. Dulu masa saya ada sana tu, untuk perempuan tu memang pakai abayah tu. Abayah lah. Abayah tu hitam lah. Hitam, tutup muka. Tapi zaman sekarang dah terang yang tahu bahawa sekarang perempuan pun tak diwajibkan lah. Lelaki sebenarnya pakai baju untuk untuk tu baju putih lah. Jalabiah putih dan serban merah atau putih. Itu tradisional Arab Saudi secara umum. Cuma Mekah lagi ada satu lagi serban panggil Rabanah. Rabanah tu dia pakai serban cara macam di Malaysia juga. Maksudnya ni ke serban? Serban tu ada 2 jenis. Jenis apa ni panggil rasmi rasmi di Saudi tu dia pakai egal lagi, itu rasmi cara dia. Putih atau merah egal, itu rasmi lah. So, maksudnya kalau macam menghadiri majlis rasmi ataupun pergi bertugas di mana-mana kena pakai yang egal tu lah. Egal lah.
Tapi di Mekah dengan Jeddah dengan Madinah tu dia ada satu tambah lagi Qabalah tadi lah, simpan macam Malaysia lah, bilik simpan gitu. Itu warnanya kuning. Kuning ada banyak lah, warna coklat, warna. Oh, itu yang tu boleh pelbagai lah, maksudnya yang tu bukan untuk majlis rasmi. Oh, okey, so majlis rasmi pun termasuk sekarang. Termasuk lagi lah. Jadi tapi nampak di Mekah, di Arab Saudi, Mekah, Jeddah, Madinah, balik kan ada dua-dua tu lah. Seluruh Saudi egal dengan sumpah putih atau merah. Ikut raja dia lah, dia raja pakai raja. Oh, macam tu. Maksudnya pakaian tradisi tu berdasarkan pada pemerintah yang memerintah pada waktu ketika itulah. Sekiranya pemerintah tu menukar corak pakaian, diorang rakyat pun akan ikut macam tu. Okey. Cuma tak paksa lah. Tak ada masalah. Arab Saudi tu masih pakai tu pakai lah, tak ada masalah. Dia macam tu. Okey, ni berkenaan dengan adab lah. Okey, ni hubungan sebenarnya hubungan antara anak-anak ataupun orang yang lebih muda di Arab Saudi dengan orang tua. Okey, kalau macam di Malaysia, bila kita berjumpa dengan orang tua, seperti mana-mana adab, kita akan bersalam, kita akan peluk, cium. Kita kalau lalu di depan yang lebih tua, kita akan duduk kan, kalau lebih muda. So di Arab Saudi sendiri macam mana remaja-remaja di sana dan anak-anak di sana terhadap orang tua lah? Terhadap itu, kalau dah akrab sekali dengan ayah dan mak tu memang ada cium kepala, cium tangan biasa kan. Dan kalau lah orang tua lain selain pada ayah mak tu, maksudnya macam bukan ada pertalian. Bukan ada pertalian keluarga. Itu saya pun tak nampak ni kalau cium tangan tu tak ada, cium tangan, cium kepala tak ada. Cuma salam. Mak tu ada lah, mak semua tu ada. Cuma cium tangan atau kepala tu dengan mak ayah atau yang ada pertalian lah. Mak saudara, pak saudara dia. Macam tu lah. So yang lebih tua tu biasalah, seperti di Malaysia jugalah amanannya. Okey, dari segi budaya pula, ni berangkumi aspek budaya lagi. Okey, kalau macam dalam sesuatu mesyuarat rasmi, kalau macam mungkin doktor pernah bekerja dengan Arab Saudi ke. Okey, maksud saya kalau dari segi mesyuarat yang diadakan, kalau kita cuma nak tahu Arab ni macam mana dia punya cara. Maksud saya dari segi mesyuarat yang diadakan tu, percakapan, komunikasi yang diadakan dalam mesyuarat tu, adakah secara truly, secara terus terang ataupun secara berkhemah, berlapis. Macam tu maksud saya. Kalau macam sesuatu perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat, tiba-tiba dia tak berpuas hati, adakah kaedah komunikasi dalam mesyuarat lah sendiri? Kalau macam dekat sesuatu meeting, kalau doktor tengok dalam Malaysia sendiri, kalau macam diorang tak puas hati, ada setengah tu diorang akan cakap direct to the point, tak puas hati. Tapi kalau di Arab Saudi, macam mana cara dia mengendalikan mesyuarat tu? Adakah secara berkhemah? Maksud saya menjaga hati antara satu sama lain di dalam mesyuarat, ataupun secara terbuka? Kalau Arab dia ikut secara terbuka. Especially antara bos dengan anak buah. Memanglah macam gaduh. Kalau biasa pun Arab ni suami nyari kuat sikit lah. Kecil-kecil nasi ni kita lah antara bos ni. Biasalah seperti di sini juga lah. Maksudnya kalau mana-mana kan, maksudnya Arab dengan Malaysia ni lebih kurang lah. Okey, dari segi pemikiran pula saya nak tanya. Maksud saya sifat macam dipunyai tu maksudnya kalau macam setengah macam kita sendiri kita macam lebih percaya kepada ahli keluarga kita. Maksudnya kita percaya ahli keluarga kita segala-galanya boleh menjaga kita. So kalau di Arab Saudi sendiri, macam mana kebergantungan dan kepercayaan terhadap ahli keluarga ataupun kaum kerabat?
hubungan tu ada lagi yang masuk fikiran tu ada orang tu tak ada sampai lah. Jadi kita contoh ada yang lebih tua sehari lebih tahu pada kita setahun. Jadi orang tua ni memang ada berapa banyak ni? Berapa dia? tapi kalau sekarang generasi sekarang ni dah bukan sikit dah masuk internet semua tu Okey, doktor cakap bila dah melayari internet, sebab tu saya cakap bila komunikasi antara budaya, dunia ni semakin kecil. Ya. Kita rasa kita dekat dengan seseorang kan, walaupun dia jauh beribu batu. Betul. Okey, dari segi yang doktor cakap tadi, bila dah ada pendedahan dari aspek internet apa semua tu, so bagaimana sikap anak-anak di Arab tu? Maksud saya, adakah dia orang advance? Advance maksud saya dari segi macam saya cakap pemikiran, dari segi tindakan, sosial dia orang, so macam mana? Nah, saya nampak ni Arab Saudi dah terlalu banyak lah. Kita nampak sekarang sekali terkejut juga dengan ada Halloween di sana. Ada Halloween. oh ya? Jadi itu pun dengan kerajaan sendiri jaga, maksudnya terbuka luas sangat lah. Maksudnya yang tu mendapat pengiktirafan daripada negara Arab sendiri ke? Program tu? Program maksudnya itu bukanlah, itu sebenarnya budaya sosial. Pada pendapat saya budaya tu tak berapa nak baik sebenarnya, even di Malaysia sendiri kan? Tapi rupanya di negara Arab tu masih ada juga ya. Tempat jaga dengan ada dia bagi tempat siap nak buat celebrate situ. Jadi itulah kesan internet di Arab Saudi. Kiranya maksudnya macam ni, pemerintah di Arab pun dah berfikiran terbuka lah. Maksud saya bukan seperti dulu kan. Kalau kita tengok dulu, apa yang saya pada saya punya pandangan, yang saya gambarkan dulu, Arab ni adalah satu negara yang memang dia suci. Dan penduduk dia pun kalau kita tengok memang macam tak terdedah dengan segala perkara. Tapi bila nak bandingkan dengan keadaan sekarang, so Arab dengan Malaysia tak ada jauh beza lah. Betul. Tapi yang beragama tu ada juga yang masih pegang style lama tu ada juga. Cuma suara tu tak keluar. Silent lah. Silent lah. Ramai lagi maksudnya. Model yang lama tu ada, yang pergi solat semua tu ada. Cuma kesannya dengan panggil politik lah. Politik tu akan ubah ke. Allah Alam pun jadi depan juga. Ya. So kalau dari segi ekonomi pula, macam mana dekat Arab? Ekonomi alulah kita di sini kita nampak orang Arab tu mewah, dudukkan mewah, gaji mahal. Tapi ada juga yang miskin. Ikut di kawasan, ikut kawasan-kawasan tertentu. Betul. Kalau di Jeddah tu ya tinggi sikit, high sikit. Mekah ni kapur-kapur, cuma tak ramai kalau Arab Saudi sendiri. Walaupun saya pun tak tahu, mana tak tahu dalam hukum kan. Tapi ada antara dua tu kaya betul-betul dan susah ada. Segi ekonomi. So ni soalan akhir lah saya rasa saya nak tanya ni dengan doktor. Apa pandangan doktor ataupun yang doktor nampak lah selama dah, saya rasa dah hampir berapa lama dah duduk di Malaysia. Apa yang doktor dapat bezakan lah, ataupun doktor rasa differentnya Malaysia dengan Arab? Apa yang bagusnya Malaysia, apa yang bagusnya Arab, dan apa yang lemahnya Malaysia, apa yang lemahnya negara Arab tu sendiri? Pandangan doktor lah. Kalau yang komen dua-dua society ni atau dua memang nampak harga agama tu ada lah. Agama dengan semangat dengan agama tu ada. Itu positif lah. Dan
Dan ada juga yang tak komen dengan yang negatif lah maksudnya. Ya. Saya cakap bangsa Melayu sendiri lah, saya pun orang Melayu asal. Jadi bab kerja ni ada juga lah. Maksudnya orang Arab tu dia kerja dalam office, kerja dalam akaun. Saya nampak pun di sini pun ada lah main-main itu juga, dekat-dekat itu juga. Cuma kita tak tahu lah, bukan semua kan, bukan semua. Itulah negatif sikit. Bab anjing, tak anjing. Maksud doktor macam mana? Bab anjing tak ada anjing tu boleh komen tak sikit? Apa? Yang kata apa? Rajin. Rajin. Oh, sorry. Rajin. Yelah. Kerja. Sebab yang tu sikap sebenarnya kan. Sebab pada saya lah, pada pendapat saya pula, mana-mana negara sama. Yelah betul lah, rajin tu itu semangat Itu boleh jadi kerja. pendidikan pun boleh ada campur gaul juga di sini. Kalau ada Jepun masa itu nampak orang aja sana kan nampak. Betul lah. Kerja betul-betul lah. Cina pun sama. Itu semangat kerana kerja. Itu kerana tu ada didikat ayah mak tu suruh kerja. Saudi pun tak kerja tak. Oh macam tu Tak kerja. Maksudnya dia kan ayah dengan mak sampai bila-bila. Okey, kalau macam tu macam mana kalau dah berumah tangga? Itulah, itu pun bukan semua juga ya, masih duk bergantung dengan ayah mak pun ada. Lepas tu boleh jadi tu ayah mak pun ada bina satu rumah bagi dia, bagi semua. Adakah itu di kalangan Arab-Arab yang kaya? Maksud saya sebab dekat sana kita macam ada kasta juga yang saya maklum lah kan. Yang Arab yang kaya kan, yang miskin tu miskin. So maksud kebergantungan tu dengan mak ayah tu daripada golongan yang kaya-kaya. Katalah kalau dah majoriti di sana di Arab Saudi tu memang banyak kaya kan. Nampaknya. Tapi yang miskin tak ada juga, miskin kerja tak sangka kata dia nak kerja dia lah macam restoran ke kerja-kerja biasa lah macam itu jarang macam rakyat Malaysia juga lah. Jarang. Tapi kebiasaannya dia orang melakukan kerja yang macam mana? Kerja tu apa ni, memang kerja tu dia pejabat je lah maksudnya. Memilih kerja tu kerja 2 hari 3 hari tak macam tu. Tukar atau lari tunggu bila lah yalah itu budaya masing-masing. Sikap sebenarnya tu sikap kan. Okey. Lepas tu yang buat bisnes doang orang luar tu syarat je kena ada kerja Saudi. Dia ambil orang Saudi letak muka depan je lah. Macam tu. Masa kena main pesak ke, saya tanya ke, dia ambil orang letak depan reception je lah. Dia belakang tu dia luar kerja. Orang luar kerja macam tu. So yang saya nampak lah, kalau dari segi situ pula, kalau di Malaysia ni kalau doktor sendiri pun tengok, kalau yang di front tu, yang front desk tu kebanyakannya orang Malaysia sendiri lah yang dah bekerja di dalam pun Malaysia kan. So perbezaan dekat situ jugalah kan. Kalau di Arab ni bab kerja ni dia lain sikit lah ya. Dia lebih banyak ambil orang luar sebenarnya daripada orang Arab tu sendiri ya. Okey. So doktor, saya rasa itu je soalan yang saya nak tanya. Okey, so terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk nak inilah bagi kita sama kat saya. So yang ni ada sikit. Terima kasih banyak. Terima kasih.